Baik, Auda, alhamdulillah kembali kita bersama lagi di Rampai Pagi ini, dan seperti yang telah pun kami kongsikan bersama, pada saat pagi ini kita akan mengikuti segmen Biro Mencegah Rasuah, di mana pada kali ini kita membicarakan mengenai dengan kesalahan di bawah bab 6 Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Jadi kita jemput ke studio Rampai Pagi pada pagi ini. Alhamdulillah kita merasa sangat beruntung dan Rampai Pagi sangat merasa dihargai, di mana pada pagi ini kita bawakan tetamu kita iaitu Yang Mulia Datin Paduka Dayang Hajah Suhana binti Haji Sudin, merupakan pengarah Biro Mencegah Rasuah. Assalamualaikum Yang Mulia Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, saya Sehat, sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kena berkesudian bersama kita pada pagi ini. Terima kasih pagi. kepada Rampai Pagi kerana sudi menjemput pihak BMR. Alhamdulillah. Jadi untuk seterusnya saya serahkan pada Nur Intan lah ya. Baik, terima kasih Is. Silakan. Baik, alhamdulillah, datanya kita berbicara mengenai dengan kesalahannya di bawah bab 6C Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Yang Mulia Datin boleh mulakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi lagi kepada semua penonton Rampai Pagi. Terima kasih kepada Intan dan Is. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam sesi wawancara Rampai Pagi bersama Biro Mencegah Rasuah. Di sini saya akan meneruskan lagi pemberitaan pengetahuan public law awareness mengenai dengan undang-undang berkaitan dengan rasuah. Pada sesi lepas dah cukup masa, tekanan dah cukup masa belum habis perbincangan mengenai dengan Seksyen 6C dan pada sesi lepas juga rakan saya mengkongsikan kes rayuan dua orang bekas pegawai kehakiman dan kesalahan 6C yang hari ini saya akan menyambung lagi, dan juga saya akan menyentuh sedikit tentang Code of Conduct atau etika pegawai dan kaki tangan kerajaan di bawah peraturan dan akta yang lain. Saya tekankan sekali lagi bahawa kesalahan rasuah adalah kesalahan jenayah yang berat yang membawa hukuman maksima 7 tahun penjara dan denda RM30,000. Seperti agensi pengesahan yang lain, matlamat adalah menjaga keselamatan negara. Tugas BMR sebagai salah sebuah agensi pengesahan undang-undang adalah untuk precisely membendung kesalahan rasuah dari berleluasa. Rasuah juga adalah dilarang oleh agama kita ni. Orang yang melakukan rasuah adalah orang yang tidak berintegriti, tidak bermoral, tidak jujur dan tidak amanah. Sekali lagi BMR ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana memberi peluang ini kepada BMR untuk memberikan tentang undang-undang. Alhamdulillah, sama-sama ya. Baik. Ya, dalam usaha pendidikan dan juga pencegahannya, pihak BMR pernah mengadakan poster competition ya, sempena Hari Antarabangsa, itu membentras rasuah pada tahun lepas. Jadi mungkin dapat dijelaskan, adakah sambutan daripada orang ramai ini sangat menggalakkan atau macam mana ya? Terima kasih Is. Tugas dan fungsi Biro adalah dalam arena penyiasatan kesalahan rasuah dan juga dalam arena pendidikan BMR dalam usaha-usaha pencegahan. Alhamdulillah, Hari Antarabangsa membentras rasuah disambut pada tiap-tiap 9 hari bulan Disember. Pertandingan melukis poster telah diadakan tahun lepas dan BMR telah menerima banyak penyertaan yang membanggakan, sebanyak 33 penyertaan lukisan digital dan 76 penyertaan lukisan tangan. Ini menunjukkan komitmen orang ramai dan murid-murid sekolah dalam sama-sama memerangi rasuah. Peserta semua menggambarkan kefahaman atas bahayanya jenayah rasuah dan akibat kepada pembangunan masyarakat, negara dan agama. Perkara ini sebenarnya saya pernah kongsikan di sesi-sesi yang lalu, tapi saya ingin mengkongsikan sekali lagi untuk menunjukkan penghargaan BMR kepada peserta-peserta dan pemenang-pemenang. Saya sediakan di sini poster pemenang pertama. Pemenang pertama ada, iaitu Nurul Izzatul Hidayah binti Abdullah Abdul Aziz, berumur 16 tahun pada tahun lepas, bersekolah di Sekolah Saidina Omar Al-Hatab dengan slogan katakan tidak pada rasuah, menunjukkan tangan yang digari, di handcuff dan duit yang diserahkan dan bangunan-bangunan yang retak dalam posternya. Poster kedua, pemenang kedua
Ya. Kita Baik. tunjukkan. Pemenang kedua ialah Mas Farhana Iwani binti Mas Irwan, 17 tahun, penuntut sekolah menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah. Katakan tidak pada rasuah juga menunjukkan bangunan-bangunan yang retak, bangunan yang terbakar akibat projek-projek yang dikendalikan yang tidak tentu, yang mana rasuah terlibat dalamnya. Yeah. Dan juga poster seterusnya adalah pemenang ketiga, Awangku Muhammad Fitri, alias Awangku Muhammad Farin Iman bin Pengiran Muhammad Hardiman Saiful Rizal, 12 tahun, penuntut sekolah Tunas Jaya PGJMB Madang. Posternya menunjukkan tangannya digari, penjara, the bars, dan penyesalan. Dapat dilihat sana ada bayangan penyesalan daripada pelaku-pelaku rasuah yang pelakunya akan mengakibatkan terkesan ke family yang terkesan dan masyarakat. Ya, baik. Dan juga kita akan itu tadi baru saja kita saksikan bersama ya pemenang ketiga bagi poster BMR ya. Dan seterusnya Datin mungkin boleh dikongsikan bersama sedikit apakah yang masukkan dengan rasuah dan apakah bidang kuasa penyiasatan Biro Mencegah Rasuah. Terima kasih Intan. Secara umumnya rasuah merupakan satu perbuatan memberi, menerima sesuatu berbentuk wang atau bukan wang sebagai upah atau imbalan bagi melakukan sesuatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugasnya. Rasuah bukan saja berbentuk wang tunai, tapi juga pemberian hadiah, bonus, perkhidmatan, diskaun pinjaman dan sebagainya. Kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah adalah kesalahan rasuah di bawah bab 5A, B, bab 6A, B, kesalahan mengemukakan tuntutan palsu, bab 6C, topik kita ni hari ini, penjawat awam salah guna kuasa atau misconduct in public office, bab 12A, dan penjawat awam memiliki harta yang tidak terjelas, possession of unexplained property, bab 12. Kesalahan lain di bawah akta lain yang juga disiasat oleh BMR adalah seperti kesalahan pembersihan wang haram atau money laundering di bawah Undang-Undang KARO, dan kesalahan yang serupa dengan rasuah di bawah Kanun Hukuman Jenayah dan Perintah Custom. Bagi kes-kes rasuah, misalan yang saya pernah kongsikan dalam sesi-sesi yang lalu adalah seperti anggota penguatkuasaan undang-undang yang meminta satu laptop dari mangsa sebagai ganjaran untuk tidak melaporkan mangsa itu berduaan dalam kereta, dihadapkan ke mahkamah atau dapat 12 bulan penjara. Ada lagi satu example, anggota menahan mangsa kerana memandu tanpa menggunakan seatbelt dan menggunakan telefon bimbit. Anggota itu meminta RM40 rasuah dari mangsa supaya tidak diambil tindakan. Ini dihadapkan ke mahkamah dan anggota terdapat dijatuhkan hukuman 12 bulan penjara. Satu lagi example yang saya pernah bagi adalah dua anggota penguatkuasaan undang-undang meminta RM4,000 dari dua orang mangsa sebagai ganjaran untuk tidak melaporkan mereka didapati berdoaan dalam kereta berhalwat. Dihadapkan ke mahkamah mendapat 18 bulan penjara. Kes-kes dan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah menunjukkan mesej yang nyata yang mana pihak yang berkuasa mengambil serius akan kesalahan rasuah dan menghukum mereka dengan hukuman yang saya nyatakan tadinya. Hanya kerana rasuah, kehidupan sebuah keluarga akan musnah, di mana bapa akan kehilangan pekerjaan misalnya dan anak-anak akan terkesan olehnya. So maka jauhilah rasuah. Ya, baik. Itu dia antara contoh-contoh yang telah pun diberikannya menerusi kes-kes rasuah ya. Baik. Kita berbalik kepada topik kita ni pada hari ini. Jadi apakah yang dimasukkan dengan kesalahan mengemukakan tuntutan palsu di bawah bab 6C Akta Pencegahan Rasuah ini, Datin? Terima kasih Intan. Saya ada menyediakan slide seterusnya. Section 6C of Akta Pencegahan Rasuah. Slide ini dalam English sebabnya undangnya undang-undangan ni dalam English kalau di mahkamah. So saya bacakan in Malay walau dalam slide itu in English. Siapa jua dengan setahunya memberi kepada seorang ejen atau jika seorang ejen dengan setahunya menggunakan dengan tujuan untuk menipu orang yang utamanya sebarang resit, kira-kira atau dokumen lain bersabit dengan mana orang yang utama mempunyai kepentingan dan yang mengandungi sebarang kenyataan yang tidak benar atau salah
atau tidak sempurna dan mana-mana perkara yang mustahak dan pada pengetahuannya adalah dimaksudkan untuk mengelirukan, maka ia adalah bersalah dan boleh jika didapati sabit kesalahannya dihukum denda RM30,000 dan penjara 7 tahun. Ini adalah the exact wording of the law, Section 6C. Untuk memudahkan kefahaman bersama, saya akan memberikan satu kes tadi. Di dalam kes ini, saya bagi misalan, kes ini telah disiasat dan dibawa ke mahkamah. Tertuduh adalah seorang pegawai kerajaan yang didakwa membuat tuntutan palsu di bawah babnya. Yang tertera dalam kaca TV sekarang adalah format atau sampel tuduhan yang dibacakan di mahkamahnya kepada si tertuduh. Dalam Englishnya, that you, tarikhnya, in Brunei Darussalam, being an agent, to wit an officer of the department, knowingly use with intent, dengan niat, to deceive your principal, untuk menipu, kerajaan ke bawah duli, a document, to wit government payment voucher with reference number, together with its enclosures, selalunya indent, bill, apa semua, to which the principal was interested and which contain a statement which is false in a material particular. The department has purchased 1 unit of Hummingbird Paramount Finders for the sum of RM1,400. To your knowledge was intended to mislead your principal into approving payment for the said equipment. Therefore, you have committed an offence punishable under 6C of the Prevention of Corruption Act. Dalam kes ini, yang tertuduh telah membeli sebuah alat bernama Hummingbird Paramount Finders. Kononnya untuk kegunaan pejabat perhutanan. Dokumen yang diserahkan untuk membuat tuntutan pembayaran ini adalah mengandungi details yang palsu, yang mana keterangan lengkap full description alat ini sengaja dikelirukan, mengelirukan. Nama alat sebenarnya adalah Hummingbird Fish Finder, yang mana perkataan fish sengaja dikeluarkan dari invoice untuk mengelirukan. Sebabnya usulnya macam bird findernya Hummingbird Finder untuk kegunaan perhutanan. Fish ini bukan fish finder, bukan untuk kegunaan pejabatnya. Yang tertuduh tahu bahawa kalau ia membuat fish, sedangkan ia bekerja di perhutanan, so ia tahu mungkin memang Indah kena luluskan pembayaran alat yang akan dibaliannya. So semasa perbicaraan, yang tertuduh mengatakan ia Indah ada niatnya untuk membuat tuntutan palsu. Dalam pembelaannya mungkin ada kesilapan dalam penyediaan dokumen. Akan tetapi semasa perbicaraan, pihak pendakwaan telah memanggil saksi-saksi yang membuktikan bahawa arahan untuk menukar keterangan alat tersebut membuang perkataan fish adalah datang dari tertuduh sendiri. So dalam perbicaraan itu ada dikemukakan bukti original invoice itu bertulis fish finders, for example. Ada bukti mengucapkan arahan daripada pegawai itunya, keluarkan perkataan fish itunya. Setelah meneliti semua bukti-bukti, hakim menolak pembelaannya sebabnya ada bukti yang meyakinkan bahawa itu telah membuat tuntutan palsu dan mengeluarkan perkataan fish dan memperdayakan kerajaan untuk membuat pembayaran. So si tertuduh dapati bersalah dan dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara. So dalam bab ini, elemen yang penting yang perlu dibuktikan adalah tertuduh adalah sebagai ejen kerajaan dengan pengetahuannya dengan niat untuk mengelirukan, mengemukakan dokumen yang salah, mengandungi keterangan palsu dengan niat untuk menipu kerajaan dalam pembayaran alat-alat tersebut. Saya berkongsikan kes-kes yang public knowledge yang sudah siap perbicaraan. It's public knowledge and public document. Ini dapat dikongsikan bersama, tapi yang kalau yang dapat dikongsikan bersama adalah kes yang masih dalam penyiasatan. Tapi kalau kes yang sudah selesai di mahkamah boleh dikongsikan bersama untuk pengetahuan orang ramai dan untuk pengajaran bersama. Iya. Dan Izzah dan juga Datin telah kita ketahui bersama satu contoh kes tadi yang pernah terjadi ya. Jadi dalam pembuktian niat jenayah seseorang itu adalah elemen yang penting. Jadi pernahkah ada kes di bawah bab ini iaitu bab 6C yang mana si tertuduh memberikan pembelaannya yang
dia tidak ada niat untuk menipu kerajaan dalam tutupan ini? Kalau macam kes yang tadi saya sebutkan itu, ia bercakap sama juga, saya tidak ada niatnya untuk menipu kerajaan dan ia tidak berjaya. Kes yang saya akan kongsikan seterusnya ni, ia tidak ada niat untuk menipu kerajaan dan dalam kes ini ia berjaya meyakinkan mahkamahnya ia tidak ada niat. Dalam hal ini kadang-kadang kes yang kalah, kes yang kalah ni, kes yang menang dan pendakwa kalah perlu juga dikongsikan untuk pengajaran bersama. So kita ni dapat mengambil pengajaran dan pembaikan darinya. Ada satu kes yang disiasat di bawah yang sama di mana tertuduh ia mengaku membuat tuntutan pembayaran kerja bagi dirinya. Ia mengaku ia memakai nama orang lain sebagai claimant dalam kes ini. Dalam kes ini ia menggunakan nama anaknya, anda silap saya. Dalam hal ini si tertuduh mengaku membuat tuntutan tidak betul, tetapinya ia tidak ada niat mengelirukan atau menipu kerajaannya. Ini adalah praktis yang biasa di pejabatnya. Cakapnya boleh. So dan setelah perbicaraan didengar, ada saksi yang membawa saksinya yang sebenarnya walaupun nama orang lain, ia bekerjanya, ia yang membuat kerja itu, ia mengklaim nama orang lain dan ininya praktis yang sudah lamanya sudah diterima pakai dalam pejabatnya. Mendengar penjelasannya ini, hakim mendapati bahawa benar ada saksi yang menyokong amalan ini sebagai biasa dan dibolehkan. Dari itu pihak pendakwa telah gagal membuktikan elemen niat jenayahnya dan ia dibebaskan dari tuduhan. Dalam hal ini, saya tadi kes-kes yang kalah juga perlu diambil pengajaran darinya supaya pembaikan akan dapat dibuat. Dalam hal ini, selepas kes tersebut, jabatan yang berkenaan telah mengambil langkah-langkah pembetulan dan telah memperketatkan lagi amalan prosedur pembayaran, financial regulations mereka supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Dan kes ini kes lama sebenarnya dan masa ini telah diperbaiki dan amalan yang salah ini tidak terjadi lagi. Ya. Jadi Auda, sekali lagi kita sekarang bersama dalam segmen Biro Mencegah Rasuah, iaitu memperkatakan mengenai dengan kesalahan di bawah bab 6C yang mulia Datin, ya, iaitu Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Jadi untuk soalan seterusnya, kita ingin mengetahui, mungkin dapat mungkin terutama sekali yang mulia Datin Paduka sendiri dapat memberi pencerahan mengenai dengan kes-kes yang dikongsikan kebanyakan adalah berkenaan dengan integriti dan juga etika seseorang pegawai ataupun kaki tangan kerajaan dan dalam terjebaknya ke dalam aktiviti rasuah. Jadi selain daripada kesalahan yang dilarang untuk dilakukan di bawah Akta Pencegahan Rasuah, adakah undang-undang lain ataupun mana-mana peraturan yang menggariskan etika dan integriti pegawai dan juga kaki tangan kerajaan? Silakan. Selain daripada Akta Pencegahan Rasuah yang menggariskan kesalahan jenayah yang berkaitan dengan integriti atau kelakuan seorang pegawai dan kaki tangan, peraturan-peraturan yang mengawal etika kerja adalah terkandung dalam peraturan pegawai-pegawai kerajaan, kelakuan dan tata tertib Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Penggal 83. Saya kongsikan sini example dari peraturan 11 Code of Conduct. Pegawai dan kaki tangan kerajaan dilarang berkelakuan dengan yang bertentangan dengan kewajipan awamnya, seperti membiarkan kepentingan pribadi bertentangan dengan kewajipan awamnya, menggunakan kedudukan perkhidmatannya untuk kepentingan pribadi, conflict of interest nyatanya, dan seterusnya. Saya kongsikan slide seterusnya, peraturan 12 mengenai dengan hadiah-hadiah. Ya, betul ini. Adalah ditegah pegawai dan kaki tangan kerjaan untuk menerima dan memberi hadiah-hadiah sama ada dalam bentuk wang, barang, tiket dan lainnya
hadiah yang diterima bagi pihak kerajaan hendaklah diserahkan kepada kerajaan. Pegawai tidak boleh menerima sebarang tanda ingatan kerana bersara, dan pegawai tidak boleh menerima sesuatu hadiah. Kalau sesuatu hadiah terpaksa diambil dan tidak dapat ditolak, itu boleh diserahkan kepada kerajaan dan dideklar dia punya hadiah ni. Slide seterusnya adalah peraturan 15 iaitu memiliki tanah atau harta atau investment tempat tanah. Peraturan 15, pegawai dan kaki tangan kerajaan tidak boleh memiliki rumah atau tanah, bahagian atau faedah dalam syarikat atau firma perniagaan tanpa kebenaran menteri. Mesti ada kebenaran. Dan dalam peraturan ini juga pada awalnya kalau awal bekerja tu lantikan itu hendaklah pegawai tersebut melaporkan semua harta, tanah, rumah dan lain miliknya, milik keluarganya termasuk harta yang diwarisi. Peraturan-peraturan yang saya sebutkan ini walaupun nampaknya adalah kesalahan tata tertib di bawah Akta Suruhanjaya Peraturan Awam, ianya adalah bersangkut paut dengan kesalahan jenayah seperti rasuah. InsyaAllah di sesi akan datang saya akan menyambung lagi mengenai dengan kesalahan jenayah, salah laku penyalahgunaan kuasa di pejabat awam, misconduct in public office di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Ya, alhamdulillah ya. Itu dia bersedia kita ikuti bersama mengenai dengan kesalahan di bawah bab bab 6C Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 ya. Jadi akhirnya Dato' mungkin boleh berkongsi di mana kalau ingin melaporkan mengenai dengan jenayah rasuah. Terima kasih Intan. BMR mengalu-alukan aduan orang ramai dan pihak kerajaan untuk melaporkan kegiatan rasuah kepada ibu pejabat BMR di Airport Lama seperti Tetra, dan juga melaporkan rasuah di cawangan Kuala Belait. Kalau bis kita lagi hampir di Kuala Belait, we have cawangan di Kuala Belait seperti Tetra. Dan mengalukan juga apa saja aduankah ataupun pertanyaankah, queries kah, apa saja tentang pertanyaan berkaitan dengan rasuah. We can be contacted by phone, email, or datang terus kepada pejabat BMR. Ya, alhamdulillah. Dia memang cukup padat sebetulnya apa yang telah dikongsikan pada hari ini dengan adanya kes-kes jenayah rasuah, dan ia sikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita dan juga membuka mata dan minda kita di mana rasuah ini memang bahaya ya, bukan sahaja untuk diri kita, malah untuk masyarakat dan juga negara. Baik, sekali lagi Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya di atas kesediaan yang mulia tetamu kita, iaitu Datin Paduka Dayang Hajah Suhana binti Haji Sudin, merupakan pengarah Biro Mencegah Rasuah, berkesudian untuk menjelaskan secara rincinya. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang lagi mungkin kita dapat berkongsi lagi informasi ya yang berguna ini. Jadi Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.